بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita sudah sampai ke akhir penghidupan manusia dunia, yaitulah tasyyi' al-janazah. Tasyyi' janazah maknanya mengiringi jenazah. Ada adab mengiringi jenazah dan bid'ah. Perkara yang tidak baik kita lakukan terhadap yang berhubung kait dengan jenazah. Hukum mengiringi jenazah. Jadi kita bila selesai daripada 4 perkara yang wajib kita buat terhadap orang yang meninggal dunia. Yang pertama, mandi, kafan, sembahyang dan tanah, kebumikan. Habis dah selesai. Jadi bagaimana pula ada adab mengiringi jenazah ni, ada adab dan cara dia. Hukum mengiringi jenazah, sunat bagi golongan lelaki mengikut jenazah dan mengiringinya sehingga ke kuburnya. Jadi sebaiknya kita sembahyang jenazah dan kita ikut sekali sampai ke kubur. Itulah yang baik. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah, menziarahi orang sakit, mendoakan kebaikan untuk orang yang bersih, menyahut atau menerima jemputan, dan menolong orang-orang yang dizalimi. Ini arahan Nabi SAW kepada sahabat. Banyak lagi lah di antara arahannya adalah hadis Al-Bara' bin Azib ini. Beberapa perkara. Yang pertama, perintah supaya mengiringi jenazah. Mana bila kita tahu sahabat kita meninggal dunia, sama ada kita dijemput atau tidak dijemput, kita pergi. Karena ini dipanggil hakul muslim. Hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain. Hak muslim yang mati, hak tanggungjawab dia di atas orang muslim hidup, kena pergi sembahyang jenazah dan diminta juga supaya mengiringi jenazah sampai ke kubur. Yang kedua, menziarahi orang sakit. Kita dengar sahabat kita sakit, kita ziarah. Mendoakan kebaikan untuk orang yang bersih. Bila orang itu bersih, dia puji Allah. Bersih, dia kata Alhamdulillah. Tapi kalau dia tak kata Alhamdulillah, kita senyap jugalah. Sebab dia tak puji Allah. Alhamdulillah, bila dia kata, maka menjadi tanggungjawab kita mendoakan dia. Yarhamukallah. Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada kamu, bagi kesian belah kepada kamu. Bila lepas dia puji Allah. Jangan dia kita mula dulu. Lama punya orang bersih, Yarhamukallah. Dia tak puji lagi, itu terbalik. Tunggu dia puji Allah Ta'ala dulu, baru kita bagi hak dia. Yang keempat, menyahut atau menerima jemputan. Kalau orang panggil, khususnya dalam syarah hadis mengatakan masalah perkahwinan. Jemputan majlis kahwin, walimah. Bila ada majlis perkahwinan, kita kena terima jemputan tersebut, kecuali kita yakin bahawa dalam majlis tersebut mengandungi unsur-unsur maksiat. Dengan percampurannya, dengan upacara-upacara maksiat yang banyak, pada waktu itu tidak wajib kita hadir. Kecuali kalau kita hadir ini boleh mengubah kemungkaran itu, maka kita kena pergi. Sekuat-kuat dia tengok, ustaz mari. Tok guru kata imam mari. Jadi hak tengah duduk buat benda maksiat ni pun buat lari habis alat-alat dia. Maka kita kena pergi kerana nak lari kemungkaran. Tapi kalau kita pergi menyebabkan orang tengok, mari juga ustaz pun. Majlis aku ni, baik tak pergi. Itu dia. Dan menolong orang-orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim, maka kewajipan kita kena bantu, kena tolong. Disunatkan supaya tidak pulang. Kecuali setelah mayat selesai dikebumikan. Jadi sebaik-baiknya kita tunggu jenazah itu sampai selesai. Manakala kita ada kerja, tanya awal-awal tanya lagi lah keluarga dia, bila nak ke bumi mayat? Pukul 12, pukul 1 tengah hari. Jadi kita pergilah biar sempat dengan ziarah sekali dengan sembahyang jenazah. Itu yang cantik.
Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta turfan kana lahu qiratani." Qila wa mal qiratani? Qala mislul jabalainil azimaini. Ini kelebihan besar. Maksudnya sesiapa yang menyaksikan jenazah, mana dia pergi melawat jenazah. Bagus bila orang kita ni melawat orang mati, sehingga menyembahyankannya. Kita tunggu dia sampai kita boleh semaya. Baginya satu qirat. Nabi kata mau boleh satu qirat. Sama mana qirat ni nanti dia cerita. Kata cerita dia. Sesiapa yang menyaksikannya sehingga dikebumikannya. Sudah semaya, ikut lagi ke kubur. Sehingga selesai dikebumikan, baginya 2 qirat. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 2 qirat itu?" Qirat, apa dia qirat tu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pahala seumpama 2 buah bukit yang besar. Jadi 2 qirat tu, 1 qirat bukit-bukit. Dalam riwayat yang lain dia tahdid bukit itu sebesar bukit Uhud. Bukit, kalau kita sebut bukit Uhud ni, boleh kata kalau kita ni ramai orang kenal lah bukit Uhud. Besar. Tinggi, tapi tak nak buat tinggi sangat. Sebab dia tak ada pokok. Kosong. Panjang dia kita boleh bagi tahu. Panjang dia, kita ukur dengan kereta 6 kilometer panjang. Panjang 6 kilometer, tinggi dia sari mata-mata tengok atas. Siapa dia semayang, pergi melawat jenazah sehingga semayang. Boleh 1 bukit Uhud. Pahala pasal. Tunggu lagi, ikut jenazah lagi sampai ke bumi, boleh 2 bukit. Jadi kita kena pergi lah. Yang sudah maya juga, boleh rupik sebuku juga, pakai gelik. Lagi tak kau duduk sana situ. Dia tidak cara ikut. Kita ikut dengan kereta. Sampai kubur. Dia naik kereta, kita naik kereta. Dia tidak suruh pikul sini. Mana ikut jenazah. Jenazah bawa kereta, kita pergi dengan kereta. Pergi dengan motosikal kita. Yang betulnya nak suruh sempurna sampai tanah orang itu. Sampai ke bumi. Sampai kubur. Kubur dekat lah. Jangan dia nak maya sing nak klik kapur ni. Alah. Jauh-jauh tu. Itu sudah keluar daripada sempadan lah. Pasal tu dalam kitab Riyadhus Shalihin dia kata tak payah. Tidak bagus kita pindah mayat daripada tempat dia mati tu. Menyusahkan dia. Pergi sana klik jauh-jauh. Kononnya nak pergi pun sepak mudah nak zero. Zero bila? Hari raya paling tinggi. Hari lain tak kena kubur juga. Jadi itulah masalah kita hari ini nak pindah. Baiklah. Yang pentingnya kelebihan ziarah orang mati sehingga salah. 1 bukit, 1 qirat, tunggu sampai semaya, dapat 2 qirat. Besar pahala. Bagi golongan perempuan pula, orang perempuan, mereka tidak disunatkan untuk berbuat demikian. Yakni mengiringi jenazah. Tak sunat bagi orang berbaikut jenazah. Duduk rumah dia sudah. Bahkan perbuatan tersebut adalah menyalahi sunnah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ikut sekali ini menyalahi sunnah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana wasiat? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha katanya, "Nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina." Kami telah dilarang daripada mengiringi jenazah. Walau bagaimanapun larangan tersebut tidak dikuatkan ke atas kami, yang tidak sampai ke tahap diharamkan. Kata di dalam riwayat ini. Yang pentingnya Nabi kita lari orang perempuan pergi. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat orang beretika. Hari ini ia menyedih kita orang perempuan pergi. Dengan jangok pakaiannya kadang-kadang tak ikut etika, tak ada langsung etika, keinsafan tak ada. Kelubur pun tidak. Kain belah pakai seluar apa ada. Ikut jenazah. Ini satu perbuatan yang cukup tidak baik.
Kerana tujuan kita ikut jenazah, ikut pergi ke kubur ini, tujuan dianya nak suruh mendapat keinsafan. Ini kalau pergi dengan pakaian ini bukan lagi insan, nak pergi janguk kubur. Jadi kita nasihatlah kepada muslimat kita, kalau berlaku kematian, tak payahlah naik sekali kereta pergi ramai-ramai ke kubur, tak perlu. Duduk dekat rumah dia. Duduk situ tak ada cukup. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Tiba-tiba baginda dapati segolongan perempuan sedang duduk. Tengok orang perempuan ramai duduk sini. Baginda bertanya, apakah yang menyebabkan kamu semua duduk di sini? Nah, dia tanya orang perempuan. Mereka menjawab, kami sedang menunggu jenazah. Sabda Nabi SAW, apakah kamu yang memandikan jenazah? Mu tunggu jenazah ni maknanya mu nak mandi dia ke? Mereka menjawab, tidak. Baginda bertanya lagi, adakah kamu yang akan memikulnya? Nak pikul jenazah nanti kamu ke? Yang hadis cakap sini. Jawab mereka, tidak. Sabda Nabi lagi, adakah kamu yang akan menurunkannya ke dalam kubur? Mereka menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kamu semua. Nabi kata apa? Farji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Nabi kata balik. Pasal tunggu cakap sini. Pulanglah kamu semua. Kamu akan mendapat dosa dan tidak diberikan pahala jika kamu mengiringinya dan menghadirkan diri semasa pengembumian. Mana hadis yang kedua ni, hadis Ibnu Majah ni, jelas Nabi kata apa? Farji'na ma'zurat ghairu ma'jurat. Balik rumah, jangan ikut jenazah. Kalau ikut bukan boleh pahala, boleh dosa. Jadi masalah kita sekarang ni, suatu budaya boleh kita katakan, memang ramai orang perempuan kalau ada kematian dia pergi semua kubur. Jadi kita kena menasihatlah, beri nasihat awal-awal lagi bahawa perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi SAW dan tidak mendapat pahala. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini yang orang perempuannya tidak beretika sebagaimana sepatutnya dengan pakaiannya, dengan apa ni, dengan perbuatannya, bercampur gaul yang tak malu. Pergi sengit-sengit di kubur dalam keadaan yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Sama ini, Nabi tak sebut dah. Tak boleh. Suami lagi tak boleh pergi. Dia kena, orang perempuan yang mati suami, kena duduk rumah dia tu. Ihdak dia panggil. Ihdak maknanya berkabur ni. Tak boleh keluar rumah kecuali ada perkara darurat yang penting saja. Baru dia boleh keluar. Sakit, nak pergi hospital. Ataupun tak ada siapa di rumah dia nak pergi beli makanan dia. Dia pergi beli balik rumah dia. Jadi yang pentingnya Nabi kata ma'zurat ghairu ma'jur. Orang yang pergi ziarah tak boleh pahala. Jadi tak saya ikut. Jadi kita nasihatkan supaya selesai dekat rumah sajalah. Tak payah pergi ke kubur. Habislah kita dalam perkara orang yang mengiringi jenazah ni, iaitulah orang laki-laki. Pahala sembahyang jenazah telah pun dibahas panjang dulu. Dan hari ni dia ulas sikit lagi dalam hadis. Di antara adab-adab mengiringi jenazah. Kita nak ikut jenazah ni, ada adab pula. Yang pertama, mengiringinya dengan berjalan kaki. Sebaik-baiknya kita iring jenazah ni berjalan kaki. Masalah sekarang ni tak ada dah orang nak memikul jenazah. Tak ada dah, Atas bil belakang. Dan boleh menaiki kenderaan ketika pulang jika mahu berbuat demikian. Itu hanya sunat. Tidak salah kata naik bil pun naik. Maknanya, nampak dah. Suasana tu tidak begitu orang panggil ambil berat sangat. Kubur dekat pun naik bil dah. Kalau dekat sangat, jauh tu tak apalah. Jauh sangat jalanan. Yang pentingnya, yang sebaiknya mengiringi jenazah itu dengan berjalan kaki. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Sauban. Salah hadis kita. Dan dari kitab itu salah. Saubat dia tulis. Bukan Saubah. Buat dengan N. Sauban. Nun. Seekor binatang tunggangan dibawa kepada Rasulullah SAW ketika berada di samping jenazah.
Orang mari kenderaan ke Nabi. Orang mari kereta dia. Putar tu kereta lah zaman tu. Baginda enggan menungganginya. Nabi tak mau naik. Apabila baginda enggan menungganginya, apabila baginda beredar daripada perkuburan, dia jalan kaki ikut jenazah. Bila sudah tanah, sudah bumi, nak balik, apabila baginda beredar daripada perkuburan, dia datang ke sulap binatang tunggangan, lalu baginda menungganginya. Alah balik dia naik. Alah pergi ikut sekali jenazah. Kemudian baginda ditanya mengenai tindakan itu. Orang tanya, kenapa Rasulullah tadi tak mau naik? Ni naik pula. Kenderaan yang sama. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya para malaikat berjalan. Para malaikat berjalan kaki. Jadi malaikat tu jalan kaki. Kita tak nampak. Nabi yang nampaklah malaikat sahabat dia, kawan-kawan dia. Baginda berkata, malaikat duduk berjalan kaki. Oleh itu aku tidak mahu menunggangi binatang sedang mereka dalam keadaan berjalan kaki. Nabi kata aku tak naik sebab malaikat duduk berjalan kaki. Dia duduk mengiringi jenazah. Apabila mereka pergi, barulah aku menungganginya. Bila sesak bumi, malaikat tu pergilah. Nabi pun naiklah kenderaan dia. Jadi sedap cerita dia. Seboleh kita ikut jenazah tu jalan kaki lah. Tapi kalau jenazah tu pergi dah dengan kenderaan, kita terpaksa kena ikut kenderaan juga sebab tempat jauh. Itu cerita. Perbuatan Rasulullah SAW ini dipahami dengan makna sunat sahaja. Bukan kata wajib kena ikut, kena jalan kaki tidak. Ini kerana sabit daripada Nabi SAW bahawa pada ketika setengah keadaan baginda menunggangi binatang ketika mengiringi jenazah. Ada juga di kala lain Nabi kita naik kenderaan. Mana tengok suasana. Wallahu alam apa sebab tidak disebut di sini. Waktu naik itu kenapa? Waktu dia mengiringi itu kenapa? Wallahu alam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah. Kemudian baginda didatangkan seekor kuda yang tidak berpelana. Jadi riwayat lainnya, cerita lainnya daripada Jabir, Nabi kita dibawa mari seekor kuda yang tidak berpelana. Lalu seorang sahabat memegang kuda tersebut untuk ditunggangi oleh baginda. Kemudian baginda menungganginya dan kami mengikutinya dengan berjalan cepat di belakangnya. Mana riwayat yang kedua Nabi kita naik kenderaan. Riwayat yang pertama tadi tak mahu. Mana itu nak menunjukkan bahawa benda tu harus. Harus maknanya boleh jalan kaki dan boleh juga naik kenderaan. Dua-dua boleh. Itu yang adab yang pertama, mengiringi jenazah dengan berjalan kaki. Adab yang pertama. Adab yang kedua, haram memikul jenazah dalam keadaan sambil lewa. Pikul tak betul. Atau keadaan yang boleh menyebabkan jatuh ke tanah. Pikul memang ini, jatuh jenazah ni jangan. Sunat membawa jenazah dalam peti, dalam keranda. Terutamanya, jika mayat tersebut adalah perempuan, sebagai meraihkan kemuliaan yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi kalau orang perempuan kita tutup lebih baik. Kerana orang perempuan disunat, waktu dia hidup pun kena pakai tutup aurat, bertudung, baik-baik. Jadi tudung. Kalau tak Arab lain. Kalau kita tengok keranda Arab, kalau orang perempuan dia ada tudung tengah. Ada penuduk dia. Kalau orang lelaki dia tak gitu ya. Dia ikat ya. Mayat tu ikat atas keranda, ikut. Tak adalah kita sini tuduh semua. Laki-laki pun tuduh, perempuan pun tuduh. Yang ketiga, makruh membuat bising ketika mengiringi jenazah. Duk sibuk, buah ke, cakap apa-apa dia. Bahkan disunatkan supaya tidak meninggikan suara dengan membaca Quran. Baca Quran ke, zikir ke, jangan angkat suara. Kalau nak baca, baca perlahan. Nak zikir seorang. Ikut jenazah. Jadi tak payah kita angkat suara ramai-ramai, bawa speaker suara ikut belakang lagi. Tak. Makruh. Membaca Quran, berzikir dan lain-lainnya. Dan hendaklah digantikan perbuatan bising itu dengan bertafakur mengenai kematian dan memerhatikan kesudahannya.
Jadi patutnya kita bila kita berjalan ikut jenazah, kita berfikir, hari ni kita bawa orang ni. Kita ikut jenazah orang ni. Esok, lusa, tulak, mungkin kita pula duduk di atas tempat orang ni. Jadi waktu itu kita akan memikir mari keinsafan. Berdasarkan hadis Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi. Sabdanya, Nabi mengatakan, la tutba'ul janazah bisautin wala nar. Jangan diiringi jenazah dengan bersuara dan membawa api. Bawa api. Mengiringi suara itu dilarang. Semuanya masalah hari ini, kalau kita ke bumi jenazah malam, mesti kena ada api. Api ni bukan api nak mengiringi jenazah, api nak suluh jalan. Itu lain. Ada setengah orang ni, kalau mayat tu mati petang, dia kena tanah esok, malam tak boleh tanam. Malam tak boleh tanam. Jadi tidak sabit bahasa Nabi kita larang, tanah waktu malam. Contohnya hadis umum Nabi kata, jangan ikut jenazah dengan api, dengan suara yang meninggi. Api itu, dia takut jadi supaya orang majusi. Nak pergi ke kubur, bawa api bawa dia. Jadi kita je bukan nak bawa api, bawa karak nak suruh ikut jenazah, tidak. Nak tunjuk jalan, bawa lampu suluh, lampu lain yang boleh. Yang tidak ada api. Zaman model lagi sebenarnya. Tak ada api zaman ni. Lampu. Oh ni orang tak panggil api. Karak. Dia lah yang betulnya, bukan karak tu api majusi, karak nak tunjuk jalan. Nak tunjuk jalan. Jadi, jangan ikut jenazah dengan melaung, dengan berangkat suara dan juga dengan guna api. Kalau tidak perlu, kalau malam kena guna api. Semua ada setengah orang ni tak setanya waktu malam. Boleh jadi dia apa daripada tak boleh guna api ni lah. Kalau nak tanya macam mana? Kita kena ingat tidak hadis orang tua. Orang jaga masjid. Orang tua, makcik tua jaga masjid. Hak mati tengah malam. Sahabat-sahabat pergi tanya tengah malam. Besok Nabi kita tanya, mana makcik tu? Dia kata mati dah. Kenapa tak bagi tahu? Nabi kata, orang nyapu siapa ya Rasulullah? Pakailah anak ya Rasulullah. Nabi kita marah. Nabi marah bukan marah kerana tanya tengah malam. Marah sebab tak bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang ni, walaupun dia nampak lekes, nampak kecil. Tapi oleh kerana kerja yang mulia, kerja dia duduk bersih rumah Allah. Bagi Nabi itu tak pahala. Nabi kata, di mana? Kenapa tak bagi tahu kepada aku? Nabi kita minta supaya tunjuk mana kubur dia. Itu menunjukkan bahawa Nabi kita tidak larang tanah pada waktu malam. Yang keempat, yang lebih afdal orang yang mengiringi jenazah ialah berjalan di bahagian hadapan, berdekatan dengan jenazah. Jadi kita nak yamshin musyayyu ama banyak jenazah. Depan bukan duduk belakang. Kerana mereka semua adalah memberi syafaat kepada jenazah di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang yang mari semaya ni, orang yang mari semaya jenazah ni, tujuannya apa? Tujuannya nak minta syafaat. Nak minta pertolongan, minta dengan Allah Ta'ala, kita nak minta tolong, supaya Allah Ta'ala ampunkan sahabat kita ni. Jadi orang yang minta tolong, patut duduk depan ke duduk belakang? Duduk depan. Jadi kita iring. Pengiring duduk depan. Kalau duduk belakang kita ikut. Tak, pengiring duduk depan. Mereka semua adalah pemberi syafaat kepada jenazah di sisi Allah Ta'ala. Oleh itu sesuailah mereka berada di hadapannya. Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berjalan di hadapan jenazah. Jadi kata di siapa tadi? Ibnu Umar kata, aku tengok Rasulullah, Abu Bakar, ayah dia sendiri, Sayyidina Umar, berjalan di hadapan. Jalan depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud juga meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu yasiru khalfal janazah wal mashi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha." Orang yang berkenderaan adalah berjalan di belakang jenazah. Orang kenderaan di belakang jenazah. Kalau zaman dulu, banyaklah masalah. Kita tengah duduk mereka banyak yang berok lah.
binatang, haiwan, dia bukti apa. Selama kita sekarang ni, orang mikirnya dia lalu ke depan kereta dia. Dengan debunya, dengan asapnya, banyak lagi. Memberi kemudaratan kepada orang yang hidup belakangnya. Dan orang yang berjalan kaki, hendaklah berada di belakangnya, di hadapannya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Berdekatan dengan jenazah. Mana nak ikut jenazah. Ikut sekali. Itu yang keempat. Yang kelima, seorang Muslim tidak dilarang untuk mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Mana kalau orang ni kafir, masuk Islam, keluar mak ayah dia kafir, tidak dilarang untuk mengiringi jenazah. Ini banyak orang soal ni. Ketika berlaku cerita mu'alah ni, dia kena pergi ke tidak? Tengok ayah dia diiringi jenazah. Bahkan tindakannya itu tidak dihukum makruh. Tak ada apa. Boleh ikut sekali ayah dia. Tapi jangan upacara-upacara yang melibatkan akidah, dia jangan buat. Ikut, tengok sajalah. Suruh dia. Mana kalau nak pergi ke kubur tu melibatkan benda-benda upacara karut dia, mana dia ikut setakat yang patutlah. Pergi rumah dia ke, buat turun jenazah ikut. Boleh. Orang Muslim, tengok ikut jenazah orang kafir. Yang keenam, sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari daripada tarikh kematian. Maknanya takziah ni, kita boleh buka rumah kita untuk ucapan takziah selama 3 hari. Orang mari rumah kita takziah, jumpa mana-mana pun ucap takziah. Semuanya nak ucap takziah ni kata gapo. Ini masalah kita sekarang. Kalau kita nak kata takziah, terima kasih. Jadi pula lagi. Tak cukup. Duk main macam selamat pagi juga. Morning. Boleh ke apa? Selamat pagi, selamat dah lagi. Pada itulah kita orang Islam, dia ada ucapan dia. Dia takkan selamat pagi. Dia kata Assalamualaikum. Itu ucapan sejahtera tak terkamu. Kita bila kita pergi tempat orang mati, salah, takziah. Tu orang mati boleh, terima kasih. Tidak lawan tu, takziah ni terima kasih. Terima kasih atas rasa apa, atas rasa mari boleh. Tapi ucapan takziah, tak ada bukan ucapan, sebut takziah. Lah. Dia ada ucapan dia. Nabi kita ajar supaya kita kata, Azzamallahu ajrakum. Wa ahsana azaakum. Azzamallahu ajrakum. Mana Allah Ta'ala lah banyakkan, besarkan pahala kamu. Kerana sabar. Keluarga kamu terdekat mati hari ni. Kan orang ni dalam susah hati. Dalam keadaan menerima musibah, kita kata, Azzamallahu ajrakum. Wa ahsana azaakum. Allah Ta'ala baikkan azab kamu. Azab kamu ni, susah kamu ni Allah Ta'ala perelokkan balik. Ghafarallahu lana lima yizina wa lima yizikum. Allah Ta'ala ampun dosa orang mati kami dan orang mati kami. Comel kata comel. Kena ingat ikut sepatah. Azzamallahu ajrakum. Cuba kata. Azzamallahu ajrakum. Kata juga sepatah. Kalau kita kata kita orang mati, saling dengan dia, tak kata takziah atau apa. Azzamallahu ajrakum. Kata Allah Ta'ala lah, besarkan pahalamu. Doa. Doa betul. Ni duk main takziah, terima kasih. Lepas pada itu kan kita nak kata terima kasih, kata. Tapi biar ada ucapan yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila berharap dengan ucap takziah, itu ucapan dia. Azzamallahu ajrakum. Boleh kata? Kena ambil pen tulis di sini. Azzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum. Jadi Allah Ta'ala lah besarkan pahala dan Allah Ta'ala baikkanlah apa ni? Takziah, menerima kesusahan kamu ni supaya elok. Boleh baca lagi, panjang lagi. Tapi kalau boleh ingat tu pun cantik. Azzamallahu ajrakum. Dia main takziah, terima kasih. Selamat pagi saja. Pagi. Betul. Boleh ke? Tak ada doa apa. Doa yang betul kan? Tapi orang tahu tak betul. Morning, pagi. Oh, betul lah pagi lah ni. Betul apa pagi? Apa dia pun tahu tu. Mana doa tidak ada. Itu berbeza yang ucapan dalam Islam dengan ucapan orang yang bukan Islam. Jadi sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari. Dari tarikh kematian. Dalam masa 3 hari kita kena bayar. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Bahawa Nabi SAW bersabda. Ma min muslim. Yu'azzi akhahu bimusibatin. Illa kasahu Allahu min hulalil karamati. Yawmal qiyamah.
Maksud dianya, tidaklah seorang Muslim itu mengucap takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah. Bila kita pergi ucap takziah kepada saudara kita musibah, tak kira lah. Zaman sekarang ni lagi mudah. Tak pergi pun, jauh nak pergi tak sempat, telefon boleh. SMS boleh. Atau email boleh tak? Semua boleh. Tulis. Azamallahu ajrakum, tulis. Atas kau ni. Dapat mana? Dia sebaik-baiknya kita pergilah. Kawan kita tengah sedih, dia tengok saya, dia mari, Allahu Akbar. Gembiranya hati dia. Gembira dia. Gembira. Jadi kita kata, Nabi kata apa? Tidaklah seorang Muslim itu mengucap takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, melainkan Allah akan memakaikannya dengan pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Habislah kita. Hulal. Allah Ta'ala pakai pakaian yang mulia, yang baik pada hari kiamat nanti. Dengan sebab kita pergi ucap takziah kepada orang. Besar tak besar pada? Kena pergi. Mana kalau kita tahu awal, kita pergi sembahyang jenazah. Ambil qirat dulu, ambil speaker bukit Uhud dulu. Kalau tahu kemudian pergi ucap takziah pula di rumah dia. Itu cantik. Pahalanya besar, Allah Ta'ala pakai dengan perhiasan pakaian yang cantik pada hari kiamat. Mengucap takziah ialah dengan mendorongnya. Supaya bersabar. Dan menghiburkannya yang sedang kesedihan. Seperti dia berkata, semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepadamu. Ada dalam tulisan kita sudah ada dapat. Makruh mengucapkan takziah selepas 3 hari. Lepas 3 hari tak boleh lah. Dia hak takziah ni dalam masa 3 hari. Kecuali bagi yang bermusafir. Musafir baru balik. Baru sampai hari ni. Pergi jumpa dengan keluarga si mati. Azamallahu ajrakum. Tak apa. Sebab dia baru balik. Ada alasan. Ni orang dekat tak mari. Bapak tak pergi lagi. Allah sibuk. Sibuk. Kawan kita tu mati dah. Tak boleh nak ucap takziah sikit. Jadi nak tangguh-tangguh tak boleh. Kecuali orang musafir mari jauh. Maka diberi kelonggaran. Ini kerana kebiasaan rasa sedih pada waktu tersebut telah pun hilang dan berakhir. Lepas pada 3 hari itu slow lah sikit. Kalau mata tak apa nak merah saja. Oleh itu adalah tidak elok diingatkannya kembali peristiwa kematian yang telah berlaku. Jadi kalau kita hidup buka pintu lagi, mengulang balik kesedihan dia. Dia dah reda sikit dah. Kita pergi perangat pula. Begitu juga makruh mengucapkan takziah berulang-ulang kali. Jumpa agak takziah. Jumpa takziah lah. Yang lebih aula, yang lebih baik, takziah diucapkan selepas pengkebumian. Hak cantik benarnya, lepas tanah jenazah tu baru kita ucap takziah. Sebabnya, tengah duduk sebelum ke bumi jenazah, otak dia ni sibuk nak urus jenazah ni. Kita cuba tengok, kalau pergi ke bumi di Arab, di Mekah ke Madinah ke, lepas ke bumi jenazah, keluarga si mati ni, dia akan beratur di tepi pintu pagar keluar daripada kubur. Dia beratur jadi kita salah sorang-sorang. Azamallahu ajrakum, azamallahu ajrakum. Salah. Sampai kita keluar daripada pintu. Dia tunggu situ saja. Jadi sunatnya kita ucap takziah yang baik, yang aulanya diucapkan selepas pengkebumian. Ini kerana sebelum itu ahli keluarganya sibuk menyelenggarakannya. Jadi sebelum daripada bumi, dia sibuk dengan benda lain. Sibuk dengan nak semaya, sibuk dengan nak mandi, sibuk dengan kapan dan banyak lagi perkara-perkara sibuk kubur siap tak siap. Dia cari benda lain. Jadi kita duduk mengucap takziah ini pula. Kecuali jika mereka terlalu sedih. Kalau tengok anak dia terlalu sedih. Riak tak berhenti-henti ni. Maka mendahulukan ucapan takziah adalah lebih aula. Sebagai menghiburkan hati mereka yang sedang berada dalam kesedihan. Tengok keadaan lah. Mana kalau terlalu sangat dia nampak. Pekak mata-mata duduk teriak ni. Tak berhenti-henti. Kita pergi peluk dia ucap takziah. Sabarkan dia. Ya Allah sabarlah. Ayah kita insyaAllah orang baik. Di mana kita bagi satu pengharapan yang tinggi. Mudah-mudahan dia akan hidup. Tapi kalau dia duduk sibuk pergi mari kita tahu nak salah jaga takziah. Maka lebih baik kita tangguh sehingga selepas ke bumi. Lafaz takziah yang disunatkan ialah lafaz takziah yang disunatkan. Yang diambil daripada
Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tu a'zamallahu ajraka. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa 'awwadaka Allahu an musibatika khaira. Boleh kata? Kalau tak boleh pun, apa yang pertama tadi? A'zamallahu ajraka. Ingat itu dulu. Kata sekali. A'zamallahu ajraka. Boleh kata? Cuba boleh balik. A'zamallahu ajraka. Patah tu boleh kata. Biar bunyi juga. A'zamallahu ajraka. A'zamallahu ajraki. A'zamallahu ajraka. Hak perempuan semua tukar. Ka tu jadi kilat. A'zamallahu ajraka. Wa ahsana azaaka. Wa ghafara limayyitika. Wa awwadaka Allahu an musibatika khaira. Kalau orang perempuan tukar. A'zamallahu ajraki. Wa ahsana azaaki. Wa ghafara limayyitiki. Wa awwadakillahu an musibatiki khaira. Itu sunat kita kata. Tapi kalau tak boleh juga ambillah yang sekurang-kurangnya. Azamallahu ajraka. Boleh kata sepatah sirah. Malah jangan tidur. Lagi tak dia kata ni, dia ingat dulu. Azamallahu ajraka. Setelahnya ada kematian esok, pagi lagi gigi. Tunggu situ nak ucap takziah ni. Sekejap lah, insyaAllah ta'ala. Ini doa, kita tak pernah kata. Kita nak main takziah gitu ya. Main takziah. Takziah kata terima kasih. Tidak menjadi budaya kita. Masyarakat Melayu ni tidak jadi budaya dia doa mendoakan. Sama-sama kita. Sedangkan doa tu. Dia mula start dengan apa tadi? Start dengan bersih tadi Nabi kata. Bersih ni Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hakul muslim alal muslim. Sita, khamsa ada riwayat-riwayat lain. Mana kalau kita kumpul-kumpul boleh jadi hak ni ada 10 perkara. Jadi bila dia bersih, fahamidallah. Dia puji Allah, alhamdulillah. Maka kita kena jawab balik. Yarhamukallah. Allah Ta'ala beri rahmat pada kamu. Dia jawab balik pula. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah Ta'ala beri petunjuk pada kamu. Allah Ta'ala perbaikkan kedudukan kamu. Somel kita bertukar-tukar doa. Cantik lagi. Cantik. Jadi kita kalau kita tak pandang. Kita main sengih saja. Ni kadang-kadang kita kata terkilan juga. Tak saya kata alhamdulillah lepas pada bersih. Benda tu simple, kecil ya. Tak payah mana. Tapi ingat jangan terus setakat 3 kali. Dia bersih 3 kali, alhamdulillah. Dia keempat tu bersih. Dia bukan bersih tu dah dia penyakit dah. Kena semua dah. Ada tunggu orang semua jenuh dia hamakallah lah kita. Tak boleh nak mengajar buat dah lah. Jadi dia ada hak dia 3 kali. Kerana pasal apa orang itu bila bersih dia kata alhamdulillah sebab keluar penyakit. Bersih ni kan keluar penyakit. Kita puji Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan penyakit daripada tubuh kita. Jadi puji. Jadi lepas pada 3 kali Nabi kata tu bukan penyakit, bukan keluar penyakit dah tu. Memang ada penyakit. Dia sendiri berpenyakit dah tu. Dulu. Baik. Kita balik kepada bacaan kita sini. A'zamallahu ajraka. Semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepada kamu. Allahu Akbar. Perlu tak perlu? Sangat perlulah orang tengah susah hati ni kita ayat Tuhan nak galak. Nak bagi ganjaran pahala yang besar pada kamu. Cantik. Wa ahsana azaaka. Apa makna? Mengelokkan kesabaranmu. Allah Ta'ala berbaikkan kesabaran takziah kita ni. Minta Allah Ta'ala baik kesabarmu. Sabar boleh. Kerana waktu tu waktu sedih. Waktu tu sedih. Terutamanya mati orang-orang yang kita terlalu bergantung harapnya dia. Ayah harap pada anak. Anak harap pada ayah. Isteri harap pada suami. Suami harap pada isteri. Mana setiap orang itu bergantung sangat. Bahkan setengah orang itu, kawan-kawan pun sedih kita. Mungkin kita baik biasa duduk dengan dia, dengan pertolongan. Macam-macam kita kadang-kadang. Jadi dalam keadaan gini kita mari ucap ahsana azaaka. Allah Ta'ala perelokkan kesabaran takziah kita. Wa ghafara limayyitika. Allah Ta'ala mengampunkan doa. Allah Ta'ala mengampunkan si mati ni. Ini doa. Wa awwadakallahu musibatika khaira. Dan semoga Allah menggantikan musibah yang berlaku dengan kebaikan untukmu. Jadi kita minta
Allah Ta'ala ganti. Oh, ni musibah ni. Musibah tak musibah mati? Kalau mati ayah kita. Musibah. Siapa nak jaga pula? Jadi, kita doakan minta Allah Ta'ala ganti orang lain. Ayah tak ada, adik-beradik pula. Abang tu dah jadi ayah. Itulah ambil cara, orang panggil ambil kana, ambil berat. Kalau tak ada suami, mungkin Allah Ta'ala ganti dengan orang lain yang tu dah ambil berat pada kita. Ataupun bagi suami lain. Ada juga lah gitu. Mati isteri. Mungkin Allah Ta'ala. Kalau tak ganti dengan isteri lain pun, anak-anak tu dah ambil berat. Ataupun dia bagi isteri yang lebih baik daripada dulu. Macam-macam. Dia tu nak ganti pun. Tapi pasal tu kita kena doa. Awwabakallahu an musibatika khair. Semoga Allah menggantikan musibah yang berlaku dengan kebaikan itu. Dalam doa yang lain, doa lain Nabi kita ajar kepada keluarga Abu Salamah. Dulu kita baca dia. Dia kata, bila orang ni sendiri, ni orang lain ucap kepada keluarga si mati. Orang si mati, keluarga si mati sendiri ucap untuk dia sendiri, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepada aku ni dalam menghadapi saat musibah itu. Wa khlufni khairam min. Gantikan aku lebih lebih baik daripada orang ni. Itu kita sendiri nak doa. Gantikan aku lebih baik daripada orang ni. Kalau mati orang ni, kita anggap orang ni dah terbaik untuk kita. Kita doa kepada Allah Ta'ala, minta biar dia ganti lebih baik daripada ni lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi waktu ni, kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, waktu aku nak kata ni, wa khlufni khairam min. Ummu Salamah ni Hindun radhiyallahu ta'ala anha. Waktu mati Abu Salamah, dia nak ucaplah doa ni. Dia duk mikir, siapa dia lah orang lebih baik daripada Abu Salamah. Abang dia ni. Abu Salamah ni orang sabar, orang baik, orang yang tak pernah apa ni. Tak ada komen lah. Hidup dua ni harmoni, orang panggil. Bahagia semua. Tiba-tiba Abu Salamah mati, Nabi kita ajar suruh baca doa ni. Wa khlufni khairam minhu. Ganti aku orang lebih baik daripada dia. Dia duk mikir siapa dia lah lebih baik daripada Abu Salamah. Dia duk mikir. Tapi dia baca juga lah ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas pada tu, mari sungguh orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dia. Dia kata betul sungguhlah doa Nabi. Aku kata lagu ni, mari sungguh orang lebih baik daripada Abu Salamah. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dia. Jadi kita dalam setiap doa ni, kita yakin. Doa yang kita, biarlah kita ni terikat dengan doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang lain yang diajar oleh tok guru, yang diajar oleh siapa-siapa tok wali tu boleh kita doa, tapi tengok makna dia dulu. Kalau makna dia betul, sahih. Kalau makna dia tidak sahih, jangan ambil. Tapi hak Nabi ni mesti betul. Mesti betul. Dan ada kalanya kita terasa pelik. Contohnya Nabi suruh hidup dalam keadaan miskin. Allah ma'ahyini miskinan. Maknanya ada ke miskin di sini yang mana sesak? Tak ada harta. Tak. Bukan Nabi suruh jadi orang sesak. Pasal tu orang kita, bila siapa doa ni, takut nak baca. Apa pun nak jadi miskin ni? Kita kan nak kaya. Dia ada makna lain. Miskin di sini maknanya bukan makna fakir. Sesak. Kalau kata Allah macam ni fakir. Makna miskin di sini makna orang yang tidak takabur. Orang yang berhajat kepada Allah SWT. Dan banyak lagi makna-makna lain yang mengandungi daripada doa. Jadi kita kena faham. Pasal itulah doa ni, bukan sebarang yang baca, dia ada fiqh doa. Kena memahami juga isi doa tu. Ada pengertian dia, ada maksud dia, ada makna dia dan sebagainya. Jadi itulah doa yang kita baca, kita ulang sekali lagi. Tengok baik-baik betul-betul. Kita nak suruh apa ni insya-Allah taala. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa 'awwadaka Allahu an musibatika khaira. Nah, ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, a'zamallahu ajraki wa ahsana azaaki wa ghafara limayyitiki wa 'awwadakillahu an musibatiki khaira. Boleh kata insya-Allah taala. Tak payah mana dah. Kena semalam uliah kaji ni, ingatlah tu. Kalau kita ingat, benda lain kita boleh hafal lagi. InsyaAllah ta'ala.
Jadi dalam perbahasan kita yang seterusnya, kita akan bicara tentang bid'ah dalam menguruskan jenazah. Perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat sewaktu menguruskan jenazah. Kita ni kadang-kadang segala benda tu baik, rupanya dia salah dari sudut perundangan Islam. Jadi perundangan ni tak kira perundangan Islam, perundangan tidak Islam apa. Orang boleh pertikai lah. Perundangan Islam pun ada cara kena pertikai juga. Kalau tak kena dengan cara ni, itu dia insya-Allah taala kita akan bicara dalam perbincangan seterusnya.